Drone terkini yang digunakan adalah evolusi teknologi untuk operasi mengesan kedudukan tentera Serbia dalam Perang Kosovo 1999. Drone banyak digunakan oleh tentera Amerika Syarikat dan Britain lebih-lebih lagi terhadap serangan ISIS dengan menggunakan justifikasi perang melawan keganasan. Penggunaan drone oleh tentera atau pengganas hakikatnya telah meragut banyak nyawa orang awam kerana sasarannya tidak dikenali. Ahli politik, tentera dan agensi perisikan di negara-negara yang menggunakan drone telah menyusun senarai yang hendak dibunuh oleh drone, tetapi serangan terbabit didakwa oleh kumpulan hak asasi manusia telah banyak membunuh orang awam. Senjata pada drone pertama kali digunakan adalah pada 11 September 2001 di mana ia dianggap War on Terror atau Perang Melawan Keganasan. Drone berubah menjadi senjata iaitu drone Predator telah digunakan oleh Amerika Syarikat bagi memerhati pemimpin Al-Qaeda iaitu Osama bin Laden. Serangan bersasar juga dilakukan terhadap pemimpin Taliban Mullah Omar. Drone Predator dan Reaper digunakan oleh Amerika Syarikat untuk berperang melawan keganasan di Afghanistan, Pakistan, Iraq, Somalia, Yaman, Libya dan Syria. Serangan ke atas sektor ekonomi turut menjadi objektif kepada keganasan. Misalnya, Iran didakwa melancarkan serangan ke atas lodi pemprosesan minyak terbesar Arab Saudi pada bulan September 2019 yang melibatkan drone dan peluru. Terdapat 4 contoh peristiwa keganasan drone. Yang pertama, pencerobohan ruang udara. Pencerobohan ruang udara telah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan negara. Penggunaan drone di ruang udara tanpa kawalan telah memberi peluang kepada penjenayah untuk menceroboh ruang udara. Pada 2016, PBB telah menetapkan ketinggian 110 km sebagai peraturan penerbangan. Pada 11 Disember 2019, drone dan helikopter penyerang tentera udara Singapura telah menceroboh ruang udara Malaysia di perairan Selat Johor. Seterusnya, peran keganasan. Kecanggihan drone telah menggalakkan penggunaan drone sebagai senjata perang. Penggunaan ini dapat menggabungkan pihak lawan daripada serangan perang serta risikan yang dilakukan oleh pihak lawan. Sebagai contoh, pembunuhan Jeneral Tentera Iran Qasim Soleimani melalui tembakan drone di udara. Oleh itu, di Amerika Syarikat, penggunaan drone perlulah mendapat lesen dari kerajaan. Yang ketiga adalah jenayah. Aktiviti jenayah semakin hebat setanding dengan kecanggihan teknologi yang telah berjaya menguasai ruang darat, laut dan udara. Jenayah drone merupakan taktik yang mudah untuk perisian maklumat bagi mengetahui kedudukan dan gerak-geri pasukan keselamatan. Sebagai contoh, satu tangkapan jenayah penyelundupan dadah menggunakan drone bawah kapasiti 20 km telah dijalankan dari Singapura ke Johor. Dan yang terakhir adalah risikan. Kegiatan risikan haram menggunakan drone oleh pihak militan telah mencecaskan keselamatan data negara. Risikan ini telah memberi peluang kepada pencerobohan pangkalan data keselamatan negara. Sebagai contoh, konflik Israel-Palestin telah menyebabkan pihak Israel menggunakan drone sebagai risikan pangkalan keselamatan di Palestin. Langkah-langkah untuk mencegah keganasan drone. Yang pertama adalah dengan memperkuatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Sekiranya kita mengenakan hukuman yang setimpal kepada mereka yang menyalahgunakan drone untuk keganasan, mereka boleh dikenakan hukuman seperti penjara ataupun denda ataupun kedua-dua jenis sekali. Ini akan memberi kesedaran kepada mereka untuk mengelakkan perkara tersebut. Seterusnya dapat melalui memperketatkan syarat dalam memiliki drone atau menyediakan lesen khususnya kepada orang awam. Langkah yang kedua adalah dengan menyediakan latihan. Menyediakan latihan adalah seperti kursus yang berkaitan dengan pengendalian drone
yang betul, khususnya kepada golongan belia. Ini juga membantu memberi perendahan kepada mereka untuk tidak menyalahgunakan drone. Ini juga mampu melahirkan pengendali drone yang mahir dan berkualiti. Langkah yang seterusnya adalah dengan memperkenalkan dasar-dasar baharu ataupun memperbarui dasar-dasar yang sedia ada. Dasar baharu ini akan menyebabkan orang ramai lebih peka terhadap peraturan dalam menerbangkan drone. Maka mereka juga akan lebih berhati-hati untuk mengendalikan drone di tempat awam. Akta-akta baharu ini juga perlulah memperincikan penggunaan drone teknologi bagi mengelakkan penyalahgunaan drone. Ini juga memastikan pengeluaran drone berdaftar dan disahkan.